Okey. Boleh kita tengok sama-sama? Kita tengok perkataan perbuatan saja. Bersama-sama dengan isim. Jangan fikir yang lain. Yang harah-harah jangan fikir. Okey. Ingat tak al-munafiqin isim tak? Isim. Isim tu mansub tu. Kalau mansub tu ingat, selepas inna, isim dia mesti baris atas. Betul tak? Jadi kalau macam innallaha, ingat tak? Lepas inna mesti isim baris atas. Jadi al-munafiqin tu isim baris atas. Kita kata B10. Isim inna. Okey? Bila tengok isim, kita kena paling pada B. Paling pada B. Tengok isim ya. Khadi'u, itu isim. Khadi'u tu maknanya menghelah. Ya? Bukan khadi'uhum. Mana Allah memperdayakan mereka. Yukhadi'un tak? Yukhadi'un kita dah buat tadi kan? Yukhadi'un tu enam. Tak, saya kata nak tengok isim dulu. Ya ke? Oh, saya kata PL. Biasalah. PL dulu. Okey, tengok PL dulu. Okey, minta maaf. Okey, minta maaf, tengok PL dulu. Patut rasa lain macam. Datin Paduka ambil ni. Okey, tengok PL dulu. Yukhadi'un. Itu fi'il mudhari'. Ru' dia khada'a. Dia memberi makna memperdayakan, menipu Allah. Siapa yang kena tipu? Allah kan? Okey, yukhadi'un. Ya? Verb lah, fi'il. Fi'il lah tu. Fi'il tu. Jangan lupa fi'il. Kalau fa'il isim, fa'il pelaku. Kalau fi'il verb. Atau nak sebut dua-dua verb. Okey, yukhadi'una itu verb. Dalam tu ada dhamir iaitu hum. Bila hum ni maksudnya kembali kepada orang munafik. Orang munafik ini mereka menipu Allah. Okey? Apa tanda dia menipu Allah? Wa huwa kha, mana wa huwa? Wow. Huwa? Siapa dia huwa? Huwa bukan mereka, huwa dia. Huwa ni refer kepada Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah ya, kalau nak kata menipu orang munafik itu. Dia sangka dia menipu Allah, tapi dia tak sedar Allah lah yang tipu mereka. Apa buktinya? Okey. Wa idza qamu ila shalah, wa idza qamu, mereka bangun, ila shalah, itu salah. Qamu, mereka berdiri kusala, dengan malas daripada kaslan. Jadi cara Allah menipu mereka itu adalah dengan cara mereka, bila mereka nak bersolat, mereka bersolat ala qadar. Okey? Apa sebab? Yura'unan nas. Untuk memperlihatkan kepada orang lain. Okey? Jadi menunjukkan. Wala yazkurunallah, dan la, tidak yazkuruna, mengingati Allah illa melainkan qalila, sedikit. Jadi kita tengok di situ perkataan
yukhadi'un itu kita telah letak ada satu A6. Betul tak? Ayat fa'il, ada fa'il. Dan di dalam tu ada fa'il. Fa'ilnya adalah hum. Hum tu siapa dia? Janganlah cakap Allah. Hum tu orang kafir. Orang munafik. Orang munafik. Kan balik tak boleh tidur malam. Ada. Nikmat yang paling tak ada sekali dalam dunia, nak tidur tak jenera, boleh tak? Sakit. Saya pernah jumpa orang yang dah 30 tahun tak boleh tidur. 30 tahun tak boleh tidur. Tak mereng. Jadi begitu. Dia kata saya ustaz 30 tahun tak boleh tidur. Belajar nahwu saraf. Betul. Orang tak boleh tidur nak belajar nahwu saraf, orang yang boleh tidur pun susah nak masuk. Okey. Maaf nanti melarat. Okey ni. Okey. Qamu. Di dalam tu ada orang, iaitu hum. Betul tak hum? Okey. Jadi root dia qama. Bila mereka bangun, siapa mereka? Munafikin. Ila salah qamu. Itu sama dengan yang pertama tu. Masih lagi A6, iaitu ayat fi'liyah. Okey. Kusala. Malas. Okey, tengok lagi. Yuraun. Dalam tu ada orang, iaitu hum. Mereka orang munafik ini menunjuk-nunjuk annas kepada manusia. Wala yazkurun, dan tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Jadi kita telah tengok jumlah fi'liyah. Jadi selepas kita tengok jumlah fi'liyah, kita tengok pula isim selepas fi'il. Okey. Tengok. Isim yang pertama selepas fi'il, yukhadi'unallaha. Nampak tak? Isim yang direct lepas fi'il tu. Kalau direct lepas fi'il tu, ya, dia baris atas, maka tengok isim baris atas dia jadi apa? Tengok B apa? B11. Ya, maf'ulun bih. Ingat tak maf'ulun bih? Kita dah belajar beberapa minggu dulu tentang struktur ayat fi'liyah. Ingat ya, ayat fi'liyah jangan lupa. Ayat fi'liyah, struktur dia. Kita dah belajar dulu struktur dia. Ada tak buku ni? Ya, struktur ayat fi'liyah. Mana duster? Aduh. Struktur ayat fi'liyah. Tengok ni ya. Okey. Ya, ada tak apa. Oh dia. Struktur ayat fi'liyah, ingat ya. Struktur ayat fi'liyah ni susunan ayat fi'liyah ya. Yang pertama dia ada fi'il. Yang kedua dia ada fa'il. Yang ketiga dia ada maf'ul. Okey, yang ini semua ni mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Ini dikata komplement. Pelengkap. Seperti jar, majrur, pelengkap. Okey, itu susunan ayat dia. Ataupun kita kata
mudhafun ilaihi, pelengkap. Ya, pelengkap tu. Ataupun kita kata tabi', itu pelengkap. Okey, ataupun kita kata zaraf, itu pelengkap. Apa makna zaraf? Zaraf makna dia situasi. Ya, ada masa dan ada tempat. Okey, itu dia kedudukan dia. Okey. Nampak penat Tak apa. Bila penat tu ilmu nak masuk. Okey. Sebagai contoh saya buat. Ni fa'il. Akala. Ni akala. Bila jumlah fa'il dulu. Akala Aliyun. Ini fa'il, pelaku. Siapa yang makan? Ali. At-tufahata. Ali makan apa? Apple. Ini dia bentuk ayat Quran, tapi ini bukan ayat Quran. At-tufahata pada atas. Akala fa'il madi. Bila tengok Ali bagi depan, tengok jadual B1 hingga 8. Ya. Bila tengok isim bagi atas, tengok B9 hingga B20. Okey. Jadi yang ini ni pelengkap. Ali makan apple fil baiti, pelengkap di rumah. Ya. Di rumah, ya. Fil baiti, di rumah, ya. Kalau kita kata fil baiti, makan di rumah, fauqas sajarah, dia makan di rumah tu di bawah pokok. Fauqas sajarah ni zaraf. Ya, zaraf, iaitu ya. Okey. Sabahan. Ali makan apple, ini asas. Di rumah, bawah atas pokok. Waktu pagi, ini zaraf. Ini semua pelengkap. Ini semua pelengkap. Sabahan, pelengkap. Ma'a abihi, bersama dengan ayahnya. Ini semua pelengkap. Jadi soalan di sini dia akan tanya, apa Ali buat di rumah bawah pokok waktu pagi bersama dengan ayahnya pada pukul katakan 20 hari bulan 10 tahun 2003. Katakan kalau hakim lah kan tanyakan. Tapi dia tanya di sini, apa Ali buat? Pokok di atas. Pokok di atas. Tahta di bawah. Ingat terbalik. Ingat tahta tu patutnya atas tapi di bawah. Naik tahta, naik bawah. Okey. Okey. Boleh faham ni? Kita dah nak habis ni. Okey, faham tak? Kita ambil lagi satu contoh ayat yang paling mudah. Ni, ya. Khatamallah. Khatama fa'il madi tak? Okey. Allah fa'il tak? Betul? Habis. Ayat ni tidak ada maf'ul. Walaupun dia tak ada maf'ul, dia anggap ayat lengkap. Yang adanya khatamallah ala qulubihim, pelengkap. Wa ala sam'ihim, pelengkap. Wa ala absarihim, ya. Sesungguhnya Allah telah mengunci hati mereka, telinga mereka, mata mereka. Risyawah, dia kunci rapat-rapat. Jadi yang asasnya cukup ada fa'il dan ada fa'il. Okey. Okey. Kita tengok ni ya. Tengok yang pertama tu fa'il dan fa'il. Yang kedua fa'il dan maf'ulun bih.
Okey. Itu dia pattern ayat. Jadi yang kita tengok hari ni banyak yang pertama dan yang kedua. Ya, yang pertama dan yang kedua. Pattern dia. Okey. Tulis yang pertama dan kedua tu, kalau tuan-tuan boleh tulis, itu ayat fi'il. Ayat fi'il tulis ayat fi'il. Okey. Lepas tu yang ketiga mubtada khabar, yang keempat isim inna, yang kelima isim kana. Itu ayat isim. 3 tu, iaitu 3 hingga 5 ayat isim. Okey, kemudian ayat 6 yang depan tu fi'il, 6, 7, 8, 9 itu ayat fi'il. Okey. Fi'il. Dan yang ke-10 tu ayat isim. Yang ke-10 tu bila ada ya ayyu. Ya tak? Ya ayyuha lazina amanu. Itu dianggap ayat isim. Sebab itu munada. Kalau munada berapa? Munada? Ayat nida. Last. Last sekali. Ya? A10. A10 Oh, istifham last sekali. A10. Jadi dah. Okey. Okey. Nanti kita akan ada masa lagi 5 kali lagi. Kita akan semua ni sampai tuan-tuan dapat mengenali perkataan-perkataan dalam Quran. Ya. Bila kita kenal perkataan, insya-Allah dia punya makna akan dapat. Okey. Bila jumpa saja fa'il, ayat fa'iliyah. Okey. Bila jumpa saja fa'il, ayat fa'iliyah. Bila tengok ayat fa'iliyah, tuan-tuan kena tengok sama ada jenis 1, jenis 2, jenis 6 sampai 8, jenis 7, jenis 8, jenis 9. Itu dia ayat fa'il. Bila ayat isim, tak banyak. Jenis 3, jenis 4, jenis 5. Ini pattern ayat dalam Al-Quran. Contoh dia. Nanti kita boleh kategorikan dia ni jenis 1 ke jenis 2. Jadi kalau jumpa saja fi'il dalam Al-Quran, memang dia sama ada jenis 1 atau jenis 2. Ya, atau jenis 3, atau jenis 6, jenis 7, jenis 8. Jadi kita dah belajar kategorikan jenis-jenis ayat fi'il dalam Quran tu. Bukan mudah tu. Memang tak semudah itu. Dapat kategori pula. Ini ayat fi'il jenis 8. Kalau saya kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jenis berapa? Jenis 10. Ya. Jenis ya. Dah bila kita tahu dia jenis 10, kita analisa lah dia ikut tengok A, B, C tu. Okey? Kalau saya kata lagi sekali, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jenis apa? Wa basyiri. Basyara jenis apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jenis mana? Jenis 2. Jenis dan jenis 2 itu ayat fa'iliyah. Maksudnya gembirakanlah wahai Muhammad orang-orang yang beriman dan melakukan perkara baik, bagi mereka balasan yang baik di syurga. Kalau saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, jenis apa? Tak iyalah, betul tak? Jenis apa? Jenis 3 lah. Jenis 3 lah. Betul Haji. Jenis 3. Kita tengok jenis 3 kan. Tengok lagi Al-Quran umpamanya. Apa tu? Alif lam mim. Itu tak ada jenis. Zalikal kitabu la raiba fi. Jenis apa? Jenis? Zalikal kitab. Jenis? Betul isim. Jenis apa? Jenis 3 juga. Mubtada dan khabar. Zalika tu kan mubtada. Kan? Dengan badal kan?
Kalau boleh kategorikan, itu dah cukup bagus dah tu. Memang cukup bagus dah tu. Entah tak. Tapi ini saya bagi lama dah dulu. Tapi cuma kita tak deri je. Kita tak guna. Hari ni baru kita guna. Last one. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jenis apa? Yang mudah sekali. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jenis apa? Jenis satu. Okey, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jenis apa? Jenis dua. Sebab dia ada maf'ul bih. Dekat tu. Okey. Okey, kalau saya kata innahu kana tawwaba. Jenis apa? Jenis empat. Ya. Ini orang kata cencaru makan petang. Makin petang makin dapat. Itu tak nak balik tu. Jadi tengok ayat ni. Jelas mana? Innahu kana tawwaba. Bila kita dah kategori dia sebagai innahu tadi, iaitu ayat jenis 4. Ni, tengok ni. Ni innahu kana tawwaba. Okey. Kita kategori dia sebagai jenis 4, betul tak? Isim fi'il. Barulah kita letakkan dia A berapa, B berapa, C berapa. Jadi inna ni A berapa? A5. K ni A6. Tawwaba ni isim bagi atas. Ada tak kana di sini? B? B3. Ya? B? Besok kita akan keluar Quran dengan nombor ni. Tengok editor Dr. Nawi. Okey, jadi nampak tu? Bila kita buka ayat Quran, kita keluarkan dia punya jenis ayat, then only baru kita analyse. Bila kita analyse, kita nampak A, B, C. Bila kita analyse, cari perbuatan dulu. Bila kita keluar perbuatan, keluar fa'il dia, barulah kita letakkan dia punya isim dia. Isim tu ada 23 medan. Okey, boleh nampak tak? Okey. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Okey. Ada 5 lagi tak? Insya-Allah. Nanti kita dapatlah. Dia last baru dapat. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alaika masata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis ilmu pada malam ini, ya Allah. Rahmatilah kami semua, ya Allah, kaum keluarga kami dan juga anak-anak kami. Permudahkan amal kehidupan kami untuk dunia kami dan juga akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa jalan-jalan kami, dosa rakan-rakan kami, ya Allah, dan juga dosa anak-anak kami, ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu, ya Allah, kami mohon sekali keampunan, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر